أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah atau kuliah bersiri, ya, kuliah duha fiqh muamalat la riba bersiri, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincang topik yang ke-13, ya. Bersamaan dengan 13 Disember, kita bincang topik yang ke-13, iaitu topik berkenaan dengan perbankan Islam bahagian 1, ya. Perbankan Islam bahagian 1 iaitu topik mengenai perbincangan pengenalan kepada perbankan Islam. Ada berapa banyak bahagian topik perbankan Islam ini? Ada 4 bahagian, ya. Hari ini adalah bahagian yang pertama daripada 4 bahagian semuanya. Jadi Alhamdulillah, walaupun kita hari ini hari cuti, ya, mungkin Kelantan dengan Terengganu dan Johor bukan hari cuti. Hari ini kebanyakan negeri di Malaysia ni hari cuti. Ramai juga yang dapat menatap ataupun mengikuti kuliah ini. Siapa yang mengikuti kuliah ini daripada Google Meet, ya, minta tolong offkan mikrofon, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai 12 topik. Ya, 12 topik. Alhamdulillah kita selesai 12 topik, ya. Fasa pertama dah selesai. Sekarang ni kita dalam fasa yang kedua, ya. Fasa yang kedua. Jadi hari ini seperti yang saya sebut tadi, insya-Allah kita akan bincang topik yang ke-13, iaitu pengenalan kepada perbankan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, telah banyak perbincangan, hujah-hujah dan sebagainya dalam online dan sebagainya berkenaan dengan perbankan Islam. Ya, ada ramai juga yang kurang puas hati dengan perbankan Islam, ada ramai juga yang mengata, memberi tomahan dan sebagainya. Tetapi apakah sebenarnya perbankan Islam? Adakah kita semua faham apa itu perbankan Islam? Sebelum kita membuka mulut kita beri komen, ya, mengeluarkan tomahan dan sebagainya, adakah kita faham betul-betul apakah itu perbankan Islam, fungsi-fungsinya, asas-asas perbankan Islam, ya? Jadi hari ini insya-Allah, ya, jika Allah beri kita masa untuk berbincang, kita akan bincang berkenaan dengan pengenalan kepada perbankan Islam. Baik, kita sambung. Tuan-tuan dan puan-puan, mencari yang halal itu wajib. Kita sebagai orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita percaya kepada Allah, kepada Rasul dan hari akhirat, ya, kita wajib mencari yang halal sahaja. Kita wajib mencari yang halal sahaja. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh kamu yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja menyuruh kita untuk mencari yang halal, tapi Allah suruh juga kita mencari halal lagi baik. Bagi mereka yang ya tidak mencari yang halal, ikut sembrono sahaja, ikut fatwa diri sendiri sahaja, ikut orang sahaja, ya, Allah telah beri amaran. Allah telah beri amaran kepada mereka bahawa janganlah kamu ikut langkah syaitan. Ya, langkah syaitan maksudnya apa? Syaitan sentiasa akan pujuk kita untuk buat benda-benda yang tak elok, benda haram, benda syubhat dan sebagainya. Jadi Allah tegaskan dalam ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 168, janganlah kamu ikut jejak syaitan. Kenapa jangan ikut? Sebab apa? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang, yang nyata bagi kamu. Kenapa? Syaitan telah bersumpah, iblis telah bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasuk dan akan cuba menarik seberapa banyak manusia untuk masuk ke mana, tuan-tuan? Masuk ke neraka. Jadi neraka adalah seburuk-buruk balasan. Ya, maka Allah telah beri amaran pada kita untuk kita tak nak ikut. Jangan ikut langkah syaitan. Kita kena cari benda-benda untuk kita manfaatkan, iaitu benda-benda yang halal sahaja lagi baik. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslim, sadaqa Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya menuntut, yakni mencari yang halal itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Ya, kita tiap-tiap hari kena banyak bertanya, adakah kita makan benda yang halal, adakah pendapatan kita daripada sumber yang halal, adakah kita belanjakan, labur, ya, dan sebagainya ke dalam sesuatu yang halal, yang pasti halal. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal itu adalah wajib. Selalu kena tanya, adakah kita buat ini halal? Ya, bukan untuk menghalalkan. Tanya, adakah kita buat ini halal? Ya, halal. Saya ni kalau sesuatu benda yang baru, saya selalu nasihat orang macam ni. Kalau ada benda yang baru, jangan tanya adakah benda ni halal. Saya selalu tanya, adakah benda ni haram? Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Selalunya kalau masuk pelaburan yang seronok tu, semua orang nak tanya, ya, adakah benda ni halal? Jadi mereka suka dengar apa yang orang cakap halal saja. Halal. Betul tak? Jadi kalau orang tu cakap benda tu haram, dia marah pula. Marah. Jadi kalau nak masuk satu benda baru, tanya orang, adakah benda ni haram? Jangan tanya benda. Ya, baik. Tetapi mencari yang halal itu adalah wajib, ya, itu daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga daripada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita singkat sedikit sebanyak berkenaan dengan fungsi dan sejarah perbankan. Ya, sejarah bank sedikit. Ya, kita bincang sedikit berkenaan dengan sejarah bank. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu bank? Bank adalah sebuah institusi keuangan yang menerima deposit daripada orang ramai dan memberikan kredit. Ya, dia terima deposit. Bank adalah tempat di mana orang simpan duit. Deposit maksudnya simpan. Ya, deposit maksudnya beri untuk orang simpan duit. Dan bank juga adalah sesuatu entiti yang memberi kredit, memberi pinjaman, memberi pembiayaan. Jadi bank ada dua fungsi yang mudah. Satu, dia terima deposit daripada orang. Dua, dia memberi kredit, dia memberi pinjaman ataupun pembiayaan. Ya. Kredit ataupun pembiayaan adalah kepercayaan yang membolehkan pihak pertama memberikan wang atau sumber kepada pihak kedua, di mana pihak kedua tidak membayar balik dengan segera. Dengan itu menghasilkan kredit atau hutang. Jadi apa yang kita mengatakan? Kita percaya pada bank, betul tak? Kita percaya pada bank. Jaranglah kita nak jumpa orang-orang sekarang menyimpan wang di bawah katil, ya, di bawah meja, dalam almari, dalam flash. Ada hari tu seorang makcik, kesian juga, mungkin tak tahu, ya, tak ada siapa nak nasihat dia. Dia simpan beratus ribu dalam Tupperware mana tau, ya, habis dia makan anak-anak. Jadi jarang sangatlah kita nak jumpa orang macam tu. Sama lah juga macam arwah tok saya yang baik sangat dengan saya, ya, dia selalu simpan, ya, sebahagian daripada wang yang dia meniaga tu, ya, dia orang Kelantan, dia rajin meniaga, dia simpan bawah bantal, ya, bawah bantal, bawah pilu,
pilu atau bawa tilam pilu pula. Ya, dia simpan bawa tilam. Kadang-kadang dia suka bagi saya duit, dia sayang sangat pada saya. Ya. Kalau saya pergi rumah dia, dia kata tunggu sekejap nak balik dah. Nak balik dah. Saya pergilah masuk bilik tidur dia, dia ambil dah RM1, RM2 dulu mahal lah kan compare pada sekarang. Jadi kita beri kepercayaan kepada bank. Kita beri kepercayaan kepada bank untuk simpan duit kita. Duit beratus, beribu, berjuta dan sebagainya, berbilion pun kita simpan di bank. Dan bank beri wang kepada orang lain dari segi pembiayaan atau pinjaman, dan dia tak harap nak dapat segera. Kalau bank bagi pinjam, takkan dia bagi pinjam hari ni bagi dapat hari ni, betul tak? Dia kadang-kadang tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, ya. Itu dia menghasilkan kredit. Kredit maksudnya bagi hutang kepada orang. Bank moden pertama untuk memulakan pengeluaran tetap wang kertas adalah Bank England, Bank of England pada tahun 1695. Jadi bank yang pertama di dunia ialah Bank of England yang mengeluarkan wang kertas yang tetap pada tahun bila, tuan-tuan? Tahun 1695. Berapa tahun dah tu? 325 tahun dah. Itu bank yang pertama. Ya. The first bank in the world is Bank of England. Baik. Jadi seperti yang saya sebut tadi, bank adalah orang tengah. Bank adalah orang tengah. Ya, kita ada duit lebih, kita simpan. Ya. Yang mana yang kita simpan, yang kita tak simpan kita belanja. Makan, minum, bayar sewa dan sebagainya. Ya, bayar kereta, bayar ansuran kereta, bayar telefon, bayar internet dan sebagainya. Jadi yang lebih itu, ya, yang lebih tu atau kita nak pakai kemudian kita simpan pada bank. Ya, jadi duit kita simpan di bank. Kemudian bank akan gunakan duit kita, ya, untuk beri pembiayaan kepada borrowers ataupun pemihutang. Ya, penghutang, bukan pemihutang, penghutang. Ya. Jadi bank akan ambil wang daripada lebihan daripada masyarakat yang ada lebih yang dia tak nak belanja, dan bank akan bagi kepada kategori defisit, orang yang memerlukan pembiayaan, orang yang memerlukan pinjaman, dan orang yang memerlukan pinjaman daripada bank untuk perbelanjaan, beli rumah, beli kereta dan sebagainya. Jadi bank bertindak sebagai orang tengah antara unit lebihan iaitu surplus dalam ekonomi, ya, yang orang semua mendeposit duit itu, dan unit perbelanjaan defisit iaitu peminjam. Jadi antara orang yang ada duit dia simpan, ya, bank akan bagi kepada orang yang tak ada duit. Bank buat pembiayaan atau pinjaman supaya dapat memanfaatkan kekayaan yang luas daripada pendeposit. Ya, jadi orang tengah ni adalah orang yang dipercayai daripada sumber surplus iaitu pendeposit untuk mereka simpan di bank. Dan bank juga orang tengah kepada orang-orang yang percaya bahawa mereka boleh ambil pembiayaan daripadanya. Jadi bank ni adalah orang tengah ataupun individu tengah. Baik, kita pergi kepada sejarah perbankan Islam pula. Beberapa asas kepada bank telah wujud sejak zaman Nabi SAW dan zaman selepas itu. Jadi ada ramai orang kata dalam masa Nabi mana ada bank kan? Mana ada bank, tapi tak serupa lah, fungsi dia sama. Ya, tak serupa lah. Dulu mana ada ATM, credit card, debit card, mana ada. Tapi orang kata sebahagian daripada fungsi bank dulu sudah ada. Maksudnya bank sudah ada. Jadi apakah contoh-contoh orang kata fungsi bank yang telah wujud sejak masa atau sejak zaman Nabi SAW? Yang pertama ialah khidmat simpanan. Ya, khidmat simpanan oleh Az-Zubair Al-Awwam. Ya, beliau memberi khidmat simpanan atau dalam bahasa Arabnya iaitu akad wadiah. Apa dia akad wadiah? Akad wadiah adalah simpanan amanah. Apa dia simpanan amanah, tuan-tuan? Simpanan amanah, bila orang bagi kita simpan secara amanah, kita tak boleh guna benda tu. Ya? Orang kata, saya bagi duit pada kamu, tolong simpan, dia kata. Bila dia kata tolong simpan, itu adalah akad wadiah. Maksudnya tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau orang tu bagi duit pada kita, dia kata, Mat, tolong simpan duit ini, tapi kalau kamu nak pakai, pakailah. Pakailah. Nanti bila saya minta, bayar balik. Itu akad apa? Bukan akad wadiah lagi.
itu adalah akad qard, akad pinjam. Apa saja yang kita pakai itu maksudnya akad pinjam. Jadi nampak tak? Bukan saja tukar istilah, ya. Bila ditukar jenis akad itu, cara kita mentadbir akad itu adalah berbeza. Jadi zaman Nabi lagi, Nabi SAW telah wujud ya satu sistem perbankan ya oleh Az-Zubair Al-Awam. Beliau buat apa? Ibnu Sa'ad mencatatkan bahawa ramai yang mendatangi Zubair dan meminta untuk disimpan wang mereka, sehingga Zubair menolak kerana rasa terbeban akan hilangnya wang tersebut. Dulu mana ada bank macam syarikat-syarikat yang buka bank. Dulu orang-orang bersendirian yang orang percaya sangat, mereka bagi duit untuk simpan. Kenapa mereka simpan? Sebab rumah-rumah dia orang bukan ada guard macam dulu, macam kita ni kan. Bukan ada grill lah dan sebagainya, CCTV. Dan pula mereka dulu selalu keluar berdagang, mereka kadang-kadang pergi perang dan sebagainya. Jadi mereka mencari orang yang boleh dipercayai untuk diamanahkan untuk menyimpan wang-wang mereka. Jadi Az-Zubair Al-Awam memberikan khidmat itu. Tapi beliau menggunakan akad simpan ataupun akad wadiah. Justru Zubair meminta menyimpan atas dasar pinjaman, yakni qard, dan bukan lagi wadiah. Ya, kenapa? Sebagaimana katanya, tidak, tapi jadikannya sebagai pinjaman, sesungguhnya aku bimbang akan hilang. Jadi pinjaman maksudnya apa? Dia boleh pakai duit itu, ya. Dia boleh pakai. Kalau wadiah dia tak boleh pakai duit itu. Ha? Jadi kenapa dia kata bimbang akan hilang? Dia tak buat apa-apa duit itu hilang. Ya, might as well ya dia gunakan duit itu, bila orang nak dia bagi balik. Ya, baik. Semakin ramai yang datang kepadanya sehingga diberitakan jumlah yang dipegangnya mencecah 2.2 juta dirham. Oh, banyak tu tuan-tuan. Ya, baik. Okey, contoh yang kedua ialah khidmat perbankan oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu an mengambil wang perak di Mekah, ya, bagi membawanya ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair pula menulis dan mengambil wang perak daripada Kufah, ya, Kufah untuk dibawa ke Mekah dan seterusnya ke Iraq. Tindakan mereka ini merupakan salah satu khidmat-khidmat yang ditawarkan oleh perbankan moden seperti kredit transfer, ya, dia tolong bawa duit untuk pergi bayar pada orang, ya, kredit transfer, ya, sebab orang yang percaya saja dia mereka bagi. Sebab tu bila kita percaya bank, kita kata transfer ke, kita buat online transfer, sebenarnya kita percaya kepada bank. Percaya kenapa? Kita percaya untuk bank simpan, kita percaya untuk bank transfer, kita percaya semua. Samalah dulu juga, mereka tak ada all this electronic things, so dia orang buat secara fizikal. Jadi maksudnya khidmat simpanan, khidmat kredit transfer, ya, yang diasaskan oleh bank-bank sekarang ini telah pun dibuat ataupun dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Kesimpulannya, dari pendedahan ini terbukti bahawa khidmat-khidmat perbankan selagi mana menepati hukum syariah adalah dibenarkan. Tambahan pula jika kewujudannya boleh memudahkan dan memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat. Jadi kalau orang kata bank tak ada di zaman Nabi SAW adalah bohong dan pemfitnah. Ya, sebenarnya dah ada, tapi tak adalah fizikal macam ni. Ya, tak adalah syarikat macam ni, tak adalah teknologi macam ni. Tapi fungsi bank telah ada sejak zaman Nabi SAW. Baik, kita sambung. Baik, kita pergi pula kepada sejarah perbankan dalam Islam moden. Sejarah perbankan dalam Islam moden, ya. Baik. Perbankan Islam moden yang pertama ditubuhkan pada tahun 1963 oleh Ahmad El-Nagar di Bandar Mid Ghamr di Mesir, ya, di Mesir tahun 1963. Ya, lebih kurang berapa tahun? Macam umur saya dah. Ya, 57 tahun. Beliau juga dikenali sebagai bapa perbankan Islam moden, ya. Beliau melakukan eksperimen untuk perbankan Islam ini berlanjutan hingga tahun 1967. Ya, 1967, di mana terdapat kira-kira 9 buah bank yang mempunyai sistem yang sama. Jadi dia buat percubaan. Walaupun mendapat sambutan menggalakkan, pada tahun 1967 bank ini telah diarahkan untuk ditutup oleh kerajaan Mesir atas sebab-sebab politik. Yang ni Jamal Nasir ke, Presiden Jamal Nasir. Dr. Ahmad El-Nagar telah menumbuhkan Institut Perbankan dan Ekonomi Islam di Qahirah
yang menyediakan keperluan intelektual dan operasi bank-bank Islam dan pembangunan generasi baru bakat kewangan Islam. Jadi mengikut sejarah, perbankan Islam moden yang pertama telah ditubuhkan dalam tahun 1963. Dia telah buat bisnes atau percubaan sehingga tahun 1967 dan diarahkan tutup dalam tahun 1967. Ada orang kata sebab politik, tetapi ada juga orang mengatakan bahawa mereka cuma mengamalkan akad Qard Hasan, maka ramai tak bayar, bank terpaksa tutup. Qard Hasan itu ialah mereka bagi pinjam cash tanpa interest, maka orang ramai tak bayar, bank pun tak boleh teruskan operasi sebab orang tak bayar. Ya, baik. Tetapi apa yang interestingnya, ialah Dr. Ahmad Al-Nagar ini menubuhkan satu institut perbankan dan ekonomi Islam. Dia menubuhkan institut ini adalah untuk memberi latihan dan tunjuk ajar berkenaan dengan perbankan Islam. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada usaha yang pertama ini oleh Dr. Ahmad Al-Nagar ialah kalau kita nak tubuhkan sesuatu yang baru dalam Islam ini, kita mesti ada satu plan untuk atau strategi di mana kita dapat memberi orang kata apa pengajaran, memberi ilmu kepada orang supaya ramai lagi boleh faham tentang perbankan Islam, ramai orang yang ada expertise boleh datang kerja dalam Islam. Dan pengajaran yang kedua, kalau betul lah beliau tutup bank ini sebab ramai orang tak bayar sebab beliau beri pinjaman tanpa faedah, iaitu Qard Hasan, tanpa langsung pasal akad-akad mungkin aset, maka perbankan Islam itu buktinya dia tidak dapat berdiri atas satu saja akad, iaitu akad Qard Hasan. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab apa? Bila orang tak bayar, dia ada direct loss. Ataupun orang lari ke, orang cabut lari ke mana ke, dia ada direct loss. Direct loss. Jadi bila dia ada direct loss, maka bank tak boleh berfungsi. Maka perbankan Islam, untuk mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri, mereka tak boleh atau mereka tidak akan menggunakan orang kata apa, pembiayaan tunai tanpa faedah sahaja, tak boleh. Mereka akan buat akad yang menggunakan aset. Nanti kita cerita sedikit. Baik, itu sejarah permulaan perbankan dalam Islam moden, ya. Baik. Pada tahun 1973, Islamic Development Bank iaitu IDB telah ditubuhkan oleh sidang menteri-menteri luar OIC. Lama tak dengar mereka bermesyuarat. Negara-negara anggota OIC telah menyertai IDB dan telah membantu mengembangkan bank Islam di negara-negara anggota. Mereka dah ada satu organisasi iaitu OIC ataupun Organization of Islamic Conference, ataupun Persatuan Negara-Negara Islam. Maka dengan secara logiknya mereka sepatutnya menjadi pemangkin atau pemula untuk penubuhan bank-bank Islam di negara-negara Islam. Baik. IDB ataupun Islamic Development Bank, sebab Islamic Development Bank ini memberi pembiayaan kepada negara-negara Islam, juga terlibat dengan aktif dalam menggunakan dana bank untuk membangunkan masyarakat Islam di seluruh dunia. Antara bank-bank Islam yang mula ditubuhkan adalah Dubai Islamic Bank dalam tahun 1975, diikuti oleh Faisal Islamic Bank di Sudan. Sudan pun mula-mula buat dalam tahun 1977, dan Faisal Islamic Egyptian Bank, kembali ada Islamic Bank di Mesir, dan Islamic Bank of Jordan dalam tahun 1978, dan Islamic Bank of Bahrain pada tahun 1979. Ramai banyak bank di negara-negara Islam ditubuhkan di pertengahan tahun 1970-an sehingga akhir tahun 70-an. Jadi di sini juga menunjukkan bahawa Malaysia bukanlah antara negara yang pertama yang menubuhkan sistem perbankan Islam. Kebanyakannya adalah di negara-negara Timur Tengah. Baik, kita bincang berkenaan dengan penubuhan ataupun sejarah penubuhan perbankan Islam di Malaysia. Sekejap, ya. Sejarah penubuhan perbankan Islam di Malaysia. Baik. Institusi kewangan Islam yang pertama di Malaysia ialah tabung haji. Walaupun bukan bank yang sebenar, tapi ia juga menerima deposit. Tabung haji ditubuhkan di Malaysia dalam tahun 1963. Mengikut sejarah tabung haji,
ya, idea ataupun orang kata apa, cadangan yang pertama ia dilakukan oleh Profesor Diraja Engku Aziz dalam tahun 1959. Beliau telah membuat satu kertas kerja kepada kerajaan ya untuk menubuhkan satu tabung untuk orang Islam yang nak pergi haji menabung di dalamnya. Kenapa? Beliau mengatakan dalam kertas kerjanya dalam tahun 1959, beliau mengatakan kebanyakan orang Islam bergolok bergadai untuk nak pergi haji. Bila dia balik pergi haji, ya, balik daripada pergi menunaikan haji, balik langsung tak ada apa. Golok bergadai macam mana? Dia nak pergi haji, dia orang jual tanah, jual ladang, jual ternakan, balik langsung tak ada kerja, dan itu memudaratkan ekonomi orang Islam sendiri. Maka apa yang dicadangkan oleh Profesor Diraja Engku Aziz, dia cadangkan menubuhkan satu tabung ala bank ataupun macam bank tetapi patuh syariah, di mana orang Islam yang nak menunaikan haji dapat menabung ataupun menyimpan wang sedikit demi sedikit, dan juga institusi ini dapat berfungsi juga untuk menguruskan jemaah-jemaah haji dari Malaysia. Jadi itu adalah institusi kewangan Islam yang pertama, tapi yang bukan bank. Perbankan Islam yang pertama ditubuhkan di Malaysia dalam tahun 1983, iaitu Bank Islam. Ya, dalam tahun 1982, ya, Akta Perbankan Islam 1983, ya, ditubuhkan Akta Perbankan Islam. Maka Bank Islam menjadi perbankan Islam yang pertama yang ditubuhkan di Malaysia dalam tahun 1983. Takaful pula ditubuhkan, Takaful, ya, Syarikat Takaful Malaysia, orang panggil STM, ya, ditubuhkan dalam tahun 1984 yang memberikan servis sokongan kepada perbankan Islam. Kenapa Takaful kena ada juga? Sebab kalau buat perbankan Islam, iaitu Bank Islam dalam tahun 1983, dan Bank Islam memberikan pembiayaan menggunakan akad buy bitaman ajil, pembiayaan pembelian rumah dan kereta. Macam mana nak cover benda tu? Macam mana nak ada MRTA dan takaful kenderaan? Ya, masa tu kalau tak ada takaful, maka takaful ditubuhkan, ya, di bawah Akta Takaful 1983 juga, ya. Syarikat Takaful Malaysia ialah syarikat takaful yang pertama yang ditubuhkan, ya. Baik, setakat ini ada 19 perbankan Islam di Malaysia. Ada 19 perbankan Islam di Malaysia, ya, dan 8 perbankan Islam sepenuhnya. Maksudnya yang 11 lagi ada perbankan Islam dan perbankan konvensional. Baik, dan tiga bank ini, Bank Rakyat, Agrobank dan Co-op Bank pertama, bukan ditubuhkan di bawah Akta Perbankan Islam. Sekarang dipanggil Islamic Financial Services Act 2010, saya pun tak ingat. Baik, tiga bank ini ditubuhkan di bawah akta-akta berlainan, ya, Bank Rakyat, Agrobank dan Co-op Bank. Jadi mereka bukan directly di bawah sediaan bank negara, tapi bank-bank lain semua ini adalah ditubuhkan di bawah Akta Perbankan Islam tahun 1983. Sekarang ni akta itu telah ditukar kepada akta akta IFSA, Islamic Financial Services Act, ya. Apa dia Islamic Financial Services Act? Akta takaful dan Akta Perbankan Islam telah digabungkan di bawah, ya, Islamic Financial Services Act. Baik. Jadi perbankan Islam yang pertama di Malaysia sudah ditubuhkan lebih 37 tahun yang lalu, dan takaful yang pertama di Malaysia ditubuhkan 36 tahun yang lalu, ya. Taklah lama sangat. Baik, kita pergi kepada soalan yang kita nak jawab hari ini dalam pengenalan berkenaan dengan perbankan Islam. Apa itu perbankan Islam, tuan-tuan dan puan-puan? Perbankan Islam ialah perbankan yang berlandaskan undang-undang Islam, iaitu syariah, iaitu fiqh muamalah, ya, fiqh muamalah, ya. Jadi perbankan Islam adalah perbankan yang berlandaskan kepada undang-undang Islam yang syariah, iaitu fiqh ataupun fiqh muamalah, iaitu peraturan, ya, Islam dalam transaksi. Kesemua peraturan dan amalan di dalam fiqh muamalat berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan sumber undang-undang Islam sekunder ataupun secondary yang lainnya, ya. Jadi
sumber undang-undang yang digunakan dalam perbankan Islam adalah berasal daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya, dan juga sumber undang-undang yang lain seperti, ya, kesepakatan pendapat oleh ulama mujtahid tentang sesuatu hukum syariah, yakni ijma' ulama. Digunakan juga ijma' ulama. Kalau tuan-tuan belajar usul fiqh, tentu akan faham benda-benda. Dia menggunakan juga menyamakan perkara baru yang tiada nas secara analogi, iaitu qiyas, ya, menggunakan teknik qiyas, iaitu yang ini adalah sumber sekunder atau secondary, ya, hasil usaha daripada para mujtahid dalam merumuskan sesuatu hukum dan nilai melalui kaedah istinbat, iaitu ijtihad. Jadi, ya, primary reference ataupun rujukan utama ialah Al-Quran dan Sunnah, ya. Rujukan yang kedua ataupun secondary iaitu ijma', qiyas dan ijtihad. Saya ambil contoh, kalau berkenaan dengan riba, ya, memang dirujuk direct kepada Al-Quran dan Sunnah sebab sudah ada apa? Sudah ada nas-nas juga. Tetapi kalau yang macam mana yang kita nak tahu, contohnya scam ini adalah riba, itu kita kena secondary. Kalau dulu mana ada scam macam sekarang, online dan sebagainya, ya, MLM zaman dulu mana ada. Jadi mereka kena gunakan ijtihad, qiyas ataupun ijma'. Jadi dalam perbankan Islam, ia menggunakan ya, rujukan utamanya adalah semestinya Al-Quran dan Sunnah, dan rujukan yang kedua ataupun secondary secara sekunder ialah ijma', qiyas dan ijtihad, ya. Kita rujuk kembali, apakah teori asas kontrak dalam Islam, ya, tuan-tuan. Apabila tuan-tuan nak deposit duit, tuan-tuan nak berurusan dengan perbankan Islam, semuanya adalah berasaskan kepada kontrak ataupun akad. Apakah teori asas kontrak dalam Islam? Yang pertama, harta hanya boleh berpindah milik daripada pihak ke satu pihak yang lain melalui akad atau kontrak yang sempurna dan sahih. Jadi apa saja akad, ya, akad yang menyebabkan perpindahan pemilikan, ya, hanya boleh dilakukan, ya, dengan akad yang sempurna dan sahih, ya, akad jual beli, akad sewa dan sebagainya, ya. Dan ia mesti bersumberkan kepada hukum, yakni Quran, Sunnah dan juga rujukan-rujukan sekunder, ya, atau secondary. Dan dia mestilah saling redha meredai, tak boleh paksa orang untuk membeli, menyewa dan sebagainya ataupun meminjam, ya. Juga dalam kontrak kewangan Islam, asasnya ialah redha meredai. Bila kita sign tu kita redha lah, ya, walaupun kadang-kadang kita tengok, ya, syarat-syarat yang mungkin ketat sikit, tapi bila kita sign kita redha, ya. Kalau kita dah 18 tahun ke atas dalam undang-undang di Malaysia, maka apa saja kita sign adalah valid dan binding, adalah sah dan terikat. Dan dalam kontrak kewangan Islam, ia wajib bebas daripada penipuan, paksaan, kesilapan, penyelewengan dan sebagainya, ya. Bila kita redha meredai, kita sign dah, dia tak ada elemen zalim, ya, tak ada elemen zalim. Jadi orang ingat dia pergi sign apa-apa daripada perbankan Islam, dia kata perbankan Islam zalim. Pelik juga, kamu dah setuju, kamu kata zalim. Kamu sebenarnya yang zalim. Sebab apa? Kamu sendiri tak nak ikut apa yang kamu persetuju. Zalim bukan maksudnya inayah saja, zalim maksudnya yang tidak patuh kepada perintah Tuhan. Iaitu apabila kamu berjanji dengan menandatangani apa-apa kontrak, kamu sendiri tak nak ikut, ya, dan lepas tu pergi cakap tak betul pula kepada media. Baik, dan juga mesti bebas daripada elemen-elemen yang diharamkan, ya, seperti riba, gharar, ya, maisir, iaitu judi dan lain-lainnya. Ya, mesti bebas daripada ini, ya, bebas daripada riba, bebas daripada gharar, satu yang tidak jelas, bebas daripada elemen judi dan sebagainya. Dan objektif dalam akad itu sendiri mesti syar'i, mesti patuh syariat, ya, mesti patuh syariah. Walaupun kita buat kontrak cara yang baik, kita pinjam wang ataupun kita minta pembiayaan yang baik, tapi tujuannya mesti juga patuh syariah. Jika orang datang pinjam duit pada kita, dia kata dia nak beli arak, maka kita tak boleh bagi pinjam pada dia walaupun pinjaman
secara asalnya adalah harus, tapi tujuannya adalah tidak syar'i, maka kita tidak boleh ataupun haram untuk kita bagi pinjam kepada dia. Kalau dia nak judi, kalau dia nak masuk scam dan sebagainya, ya, kita jangan bagi pinjam kepada dia, nanti kita pun terlibat. Objektif pinjaman itu pun mesti patuh syariah. Baik, ini saya telah tunjuk beberapa kali, ya, dalam kontrak ataupun akad dalam perbankan Islam ada 6 kategori, iaitu tamlikat, ishtirak, taufik, hifz dan isqatan, ya. Dalam kategori tamlikat, iaitu pemilikan, ada 2 jenis, iaitu muawadat, iaitu akad yang berlaku pertukaran hak milik, dan tabarruat. Tabarruat ialah one way street. Jadi kalau perbankan Islam hanya untuk bagi pinjam wang saja, mereka ada satu kontrak saja yang boleh pakai kalau mereka nak bagi pinjam wang, iaitu kontrak qard hasan ataupun pinjaman tanpa faedah. Jadi kalau kita bagi pinjam duit saja pada orang, macam mana mereka nak tampung kos operasi dan kos-kos risiko yang lain kalau orang tidak bayar? Maka perbankan Islam menggunakan, ya, kontrak-kontrak di bawah kategori muawadat, iaitu terdapat pertukaran seperti bai' al-murabahah, bai' al-istisna, bai' al-ina, bai' al-saraf, ya, bai' bitaman ajil, ataupun mereka menggunakan kontrak-kontrak yang pemilikan manfaat, ya, seperti al-ijarah, ya, ataupun al-ijarah muntahiyah bitamlik atau al-ijarah tuma al-bai'. Nanti kita akan bincang satu-satu. Jadi perbankan Islam tidak menggunakan qard hasan, kecuali mungkin Rahnu. Saya pun tak pasti, saya kena tengok sama ada Rahnu pun menggunakan qard hasan. Tetapi Rahnu menggunakan qard hasan, mereka meminta apa? Rahan ataupun collateral, jaminan dari segi emas, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah perbankan Islam tidak menggunakan qard hasan, sebab mereka tak boleh tampung kos operasi dan kos risiko orang yang tidak membayar. Mereka menggunakan kontrak-kontrak lain, kontrak baik, jual beli ataupun ijarah, ataupun mereka menggunakan kontrak-kontrak ishtirak seperti musyarakah dan sebagainya. Apakah perbezaan utama? Yang ni tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Kena ingat betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, bahawa apakah perbezaan utama produk perbankan Islam dengan produk perbankan konvensional? Apakah perbezaan utamanya? Ya. Produk perbankan konvensional semua akadnya adalah berasaskan kepada kontrak pinjaman ataupun loan kontrak, ya. Perbankan Islam tiada kontrak pinjaman atau loan kontrak, walaupun kontrak pinjaman tanpa faedah itu adalah harus di sisi Islam, ya. Kontrak perbankan Islam ataupun produk perbankan Islam menggunakan kontrak jual beli, sewa, perkongsian dan sebagainya, ya. Jadi kontrak perbankan Islam tak ada kontrak pinjaman. Mereka menggunakan kontrak-kontrak yang lain seperti kontrak jual beli, sewa ataupun perkongsian, ya. Itu kita kena ingat. Tuan-tuan dan puan-puan tak ingat apa saya beletih hari ini, ingat yang ni saja pun dah cukup. Orang kata perbankan Islam bagi pinjam dengan interest sebab mereka tak faham dan mereka tak tahu ilmu tentang perbankan Islam, bahawa perbankan Islam tak bagi kontrak pinjaman, walaupun kontrak pinjaman itu adalah harus, ya. Perbankan Islam menggunakan kontrak-kontrak lain, ya, supaya mereka pun boleh buat sedikit untung, ya. Baik. Yang ni yang antara perbezaan besar juga dalam akad-akad ataupun kontrak-kontrak dalam perbankan Islam, bahawa mereka memerlukan aset untuk setiap akad, ya, Oleh kerana kontrak-kontrak di perbankan Islam tidak berasaskan kepada pinjaman, tetapi berasaskan kepada kontrak-kontrak jual beli, sewa atau perkongsian, maka setiap kontrak perlu ada aset dasaran. Bila kita jual beli, mestilah ada aset, betul tak? Tuan-tuan takkan jual beli angin je. Tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan bawa duit, tuan-tuan kata saya nak beli something, mestilah dapat something, physical asset. Sama lah juga kalau kita nak sewa apa? Ya? Kita nak sewa rumah, kita nak sewa kedai apa semua, mestilah ada aset. Sewa wang diharamkan dalam Islam, mana boleh sewa duit? Ya? Kalau kita nak berkongsi, kita nak kongsi apa? Kita nak kongsi apa? Duduk di rumah. Ya, faham tak? Ya? Jadi mestilah ada aset. Jadi yang uniknya dalam perbankan Islam, dia mesti ada aset dasaran, ya, aset dasaran, ya. Maksudnya setiap akad dalam perbankan Islam mesti ada aset. Oleh itu,
kontrak dalam pembelian rumah dan kenderaan, kontrak untuk pembiayaan persendirian serta kontrak-kontrak untuk tujuan lain dalam perbankan Islam, semuanya memerlukan dan ada aset dasaran. Yang ni tonton kena ingat. Perbezaan besar antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Yang kita tahu perbankan konvensional memang haram pun, ya. Dan orang duk cakap banyak tentang perbankan apa? Perbankan Islam. Jadi kena faham asas-asas dia, dan insya-Allah kita tidak akan menjadi orang yang dangkal. Baik. Jadi saya bagi contoh. Sebab kita kata tadi perbankan konvensional, apa perbezaan utama perbankan konvensional dan perbankan Islam ialah perbankan konvensional semuanya berasaskan kepada kontrak pinjaman. Walhal perbankan Islam tidak menawarkan kontrak pinjaman, walaupun kontrak pinjaman adalah kontrak yang harus, ya. Dalam perbankan Islam menggunakan kontrak jual beli, sewa dan perkongsian. Jadi saya bagi contoh. Dalam perbankan konvensional, ya, bank akan pinjamkan wang kepada kamu, pada kita untuk beli rumah dan kenderaan, dan kita bayar balik pinjaman dengan untung. Sebab mereka bagi pinjam duit, ya, maka bila kita bayar lebih daripada pinjaman itu, ia menjadi riba. Ini adalah contoh perbankan konvensional. Perbankan konvensional bagi pinjam duit saja. Sama ada untuk beli kereta, sama ada untuk beli rumah. Mereka bagi pinjam duit kat kita, tapi mereka bayar kepada pemilik rumah atau pemilik kenderaan. Bezanya dalam perbankan Islam yang warna hijau ni, tonton tengok yang belah kanan dulu, ya. Bank Islam atau perbankan Islam memberi pembiayaan, pembelian, dia biayai pembelian rumah, ya, atau kenderaan idaman kita, dan dia sewakan kepada kita. Dia beli, lepas tu dia sewakan kepada kita. Kita bayar tiap-tiap bulan kepada bank sehingga selesai sewaan tu. Nampak tak? Bank beli, bank sewa. Bank beli, lepas tu bank sewakan kepada kita, ya. Baik. Tengok belah kiri pula. Bank biayai pembelian rumah atau kenderaan idaman kita dan jual kepada kita. Ya, bank beli dengan harga 100,000, dia jual kepada kita 150,000, dan kemudian kita bayar balik pembiayaan bank secara ansuran harga jualan berserta dengan untung. Ya, kita bayar balik. Jadi bank menggunakan akad sewa ataupun akad jual beli dan sebagainya. Berbeza dengan perbankan konvensional, mereka menggunakan hanya kontrak pinjaman wang sahaja, ya. Perbankan Islam tidak menggunakan akad apa-apa akad yang berasaskan pinjaman wang. Baik. Kita ambil contoh denda lewat. Ya, orang kata apa ni perbankan Islam, ya, kamu perbankan Islam macam mana boleh bagi denda lewat? Ya, denda bayar lewat. Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Kalau ramai orang walaupun dia mampu bayar, dia melewat-lewatkan bayaran, kita tak denda dia, lamanya apa jadi tuan-tuan? Lamanya perbankan Islam itu tutup tuan-tuan, tutup sebab tak dapat balik dia orang punya modal dia orang bagi pembiayaan. Jadi perbankan konvensional macam mana dia buat denda lewat ni? Denda lewat ni dia ada compounding interest. Compounding interest maksudnya apa? Bila dia kata 1% daripada tunggakan kita, contohnya kita tiap-tiap bulan bayar 1,000, ya, kita lewat bayar bulan tu, maka bank kenakan apa dia? Penalti iaitu contohnya let's say 1% daripada RM1,000 jadi RM10. Jadi bulan depan, ya, kita dah ada penalti RM10. Kita kena bayar ansuran 1,000. Jadi kita kena bayar 1,000 RM10. Tapi kita bayar 1,000 juga. RM10 kita tak bayar. Jadi bank kenakan interest pula. Ya, 1% atas RM10 itu. Iaitu berapa sen tuan-tuan? 10 sen. Ya, 10 sen. 10 sen juga. Jadi bulan yang kedua kita hutang RM10 10 sen. Tak bayar RM10 10 sen, kena compounding interest 1 sen pula. Berapa? Jadi berapa? RM1 1 sen. Jadi kena RM1,111 1 sen pula kena. Tu dia. Jadi apa beza dengan perbankan Islam? Ya, perbankan Islam mengenalkan penalti, tapi bukan berasaskan interest. Dalam perbankan Islam, denda lewat terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertama iaitu takwif. Ya, takwif ataupun ganti rugi. Ya, beza. Takwif ataupun ganti rugi yang sebenar. Sebenar maksudnya apa? Bila tuan-tuan lambat bayar, mereka pergi jumpa lawyer, mereka kena tulis surat kepada lawyer, letter on demand, ya, mereka kena buat surat lain dan sebagainya. Jadi ada kos-kos tertentu yang mereka boleh tuntut daripada kita yang merupakan kos yang sebenar. Jadi kos sebenar kita boleh tuntut. Contohnya tiap-tiap hari
kita ni bagi hutang kat orang, ya, RM1, call dia lah, hantar surat dia tak jawab, semua kos-kos tu kita boleh minta pada kawan kita, ya. Sama juga dengan bank, ya, kos-kos untuk menuntut, ya, kelewatan untuk membayar, bank boleh minta ganti rugi yang sama, ya. Tapi ada bahagian yang kedua, iaitu penalti, ya. Penalti diberi nama gharamah. Gharamah iaitu denda sebagai pengajaran supaya kita mengambil pengajaran, jangan lewat bayar, ya. Tapi kalau kita dalam keadaan terdesak seperti dalam keadaan sekarang ni, kita wajib pergi kepada bank untuk uruskan balik. Jangan duk kata bank duk bagi warning letter tapi kita sendiri tak pergi, ya. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan LHDN, pergi LHDN. Ada masalah dengan bank, pergi bank. Jangan duk simpan kat rumah saja, lepas tu duk kata perbankan Islam zalim. Ya, mereka pun buat bisnes juga. Baik, apa itu gharamah, penalti? Apa bezanya gharamah dengan takwif? Takwif diharuskan diambil sebagai pendapatan bank itu sendiri. Maksudnya bank boleh declare, ya, income daripada ganti rugi ataupun takwif, ya, sebagai income, ya, kepada bank. Tapi gharamah, ya, gharamah dilarang diambil sebagai pendapatan dan mesti disedekahkan, ya, kepada badan-badan kebajikan. Bank ambil penalti, ya, daripada customer atau pelanggan-pelanggan mereka, mereka letak dalam satu charity account tiap-tiap sebulan atau 3 bulan. Saya ada pengalaman ni, saya tahulah sikit sebanyak, ya. Penasihat syariah akan berbincang duit dalam gharamah ini, dalam tabung gharamah ini, yang nak disedekahkan kepada siapa, orang miskin ke, persatuan ke, pelajar-pelajar yang tak mampu bayar yuran, dah graduate tak mampu bayar hutang, lepas tu tak dapat CJ, tak dapat transkrip. Jadi pernah bank-bank yang saya pernah kerja menolong buat macam tu, ya. Jadi dia ambil daripada orang yang engkar membayar secara on time, diberi kepada rakyat-rakyat ataupun umat Islam yang memerlukan, ya. Baik, itu bezanya. Walaupun dikenakan denda lewat, terdapat perbezaan yang ketara, ya, berbanding dengan antara perbankan Islam dan juga perbankan konvensional. Baik, semua perbankan Islam perlu menubuhkan. Jadi apa beza lagi perbezaan perbankan Islam dengan perbankan konvensional? Semua perbankan Islam perlu menubuhkan jawatan kuasa syariah bagi membimbing mengenai hal-hal syariah dan memastikan bahawa fungsi bank tersebut adalah mematuhi kehendak syariah. Jadi semua perbankan Islam dan takaful, ya, takaful di bawah kawal selia bank negara mesti menubuhkan satu jawatan kuasa syariah, ya. Selain daripada itu, Majlis Penasihat Syariah itu, iaitu badan syariah tertinggi yang ditubuhkan oleh bank negara Malaysia, boleh diperolehi bagi memastikan keseragaman dalam pendapat dan amalan. Jadi bank ada berapa? 19 bank, ya, 19 bank. Jadi ada 19 jawatan kuasa syariah. Bank negara pun menubuhkan, ya, jawatan kuasa syariahnya. Jadi kalau satu bank kata boleh buat, satu bank tak boleh buat, jadi kelang kabut juga masyarakat. Maka keputusan seperti itu, ya, akan dibuat oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara untuk keseragaman pendapat dan amalan. Ahli-ahli jawatan kuasa syariah dan Majlis Penasihat Syariah kebanyakannya terdiri daripada para cendekiawan dan pakar syariah dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Jadi Bank Negara telah menetapkan kriteria-kriteria, latar belakang penasihat-penasihat syariah ini. Tak bolehlah ustaz yang tahu talaki saja, ustaz yang tahu fardu ain saja. Mesti ustaz-ustaz ataupun orang-orang yang fasih dalam syariah, fasih dalam usul fiqh, fasih dalam muamalat dan undang-undang syariah sendiri, ya. Baik. Jadi dalam sesuatu bank, ini saya ambil contoh daripada bank Islam sendiri, ya. Macam mana struktur jawatan kuasa syariah itu sendiri dalam bank. Untuk memastikan kepatuhan syariah, bank negara menentukan kerangka urus tadbir syariah yang memberi fokus kepada peranan fungsi-fungsi utama, termasuk majlis pengawasan syariah yang bebas serta disokong oleh fungsi-fungsi syariah dalaman, ya, yang kuat dan cekap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tengok, ya, tuan-tuan tengok, Syariah Supervisory Council ataupun jawatan kuasa syariah tidak ya report atau melaporkan kepada manajemen atau pengurusan syarikat. Mereka bebas, ya, tapi mereka, ya, kena jawab dengan board of directors, ya. Board of directors iaitu lembaga pengarah, ya. Dan di bawah syariah ataupun jawatan kuasa syariah, dalam syarikat itu sendiri, dalam bank itu sendiri, wajib ada empat departmen di bawah syariah departmen itu sendiri.
apa dia, syariah risk management, ya, pengurusan risiko syariah, dan syariah review, ya, pemantauan apa ni syariah, ya, ada juga syariah research, penyelidikan syariah, ada juga syariah audit di bawah ni, syariah audit dan sebagainya. Jadi dalam syarikat itu sendiri, di bawah syariah department ada 4 fungsi dia, ya, 4 fungsi dia. Dan pendapat syariah supervisory council tidak boleh ditentang oleh management, tapi boleh dipersoal oleh board of director. Persoal saja, ya, persoal. Tapi kalau dispute juga pergi pada bank negara, ya, pergi pada bank negara. Sebab apa? Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Bank negara pun mempunyai majlis penasihat syariah. Itu adalah majlis penasihat syariah, ya, yang tertinggi dalam sistem perbankan Islam, iaitu majlis penasihat syariah bank negara. Contohnya, saya ambil satu contoh kes-kes mahkamah di mana orang-orang kadang-kadang dia tak boleh bayar, default, bank bawa dia pergi mahkamah. Dia kata something, dia kata dia punya apa tu, kontrak tidak patuh syariah, dia kata. Lepas tu dia tak nak bayar, ya. Baik, di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, semua isu-isu komersial, ya, walaupun daripada perbankan Islam, masih lagi dibicara di mahkamah sivil, ya, mahkamah sivil. Jadi ada undang-undang dalam Malaysia ini yang mengatakan apa-apa saja isu muamalat atau isu syariah di mahkamah sivil mesti dirujuk untuk kata putus kepada majlis penasihat bank negara. Sebab itu yang paling tinggi sekali. Kalau ada dispute akad ataupun apa-apa, mesti rujuk kepada majlis penasihat syariah bank negara. Kalau bank-bank Islam di Malaysia nak buat produk-produk baru, mesti mendapat kelulusan majlis penasihat syariah bank negara. Itu adalah majlis penasihat syariah yang tertinggi dalam perbankan di Malaysia, iaitu majlis penasihat syariah bank negara. Kemudian barulah level yang kedua ialah majlis penasihat syariah bank-bank Islam itu sendiri. Ya, bank-bank Islam itu sendiri. Ya. Dan dalam perbankan Islam sendiri itu, level ketiga ataupun tahap yang ketiga iaitu jabatan syariah sendiri. Jadi kita tengok begitu pengawalan yang ketat berkenaan dengan syariah di perbankan Islam, ya, maka insya-Allah kita boleh yakin, dengan seboleh-bolehnya kita boleh yakin kepada perbankan atau sistem perbankan Islam ini sendiri, ya. Baik. Apakah perbezaan utama antara perbankan Islam dan konvensional? Ya, perbankan konvensional prinsipnya semua perbuatan manusia. Perbankan Islam menggunakan prinsip syariah. Ya, tiada riba di perbankan konvensional. Tiada ada riba, majoritinya berasaskan kepada riba. Sebab apa? Kontrak mereka adalah berasaskan kepada pinjaman. Tiada langsung, ya, transaksi riba, ya, di perbankan Islam. Kalau kita nak tuduh perbankan Islam backdoor riba ke apa, itu kita tanggung dosa itu sendiri, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dalam perbankan Islam, ya, terbatas, produk-produknya terbatas kepada produk-produk patuh syariah. Penalti kita telah bincang tadi. Penalti di perbankan konvensional berdasarkan compounding interest, ya, di perbankan Islam berdasarkan kepada takwif, iaitu ganti rugi yang boleh diambil sebagai income kepada perbankan Islam, atau mereka kenakan penalti yang panggil garamah. Perbankan Islam tidak ambil ini sebagai pendapatan, mereka akan dermakan kepada asnaf-asnaf, ya. Perbankan Islam membayar zakat, perbankan konvensional tidak membayar zakat, ya. Perbankan Islam bayar zakat, bayar cukai dan sebagainya. Perbankan konvensional semuanya aset, tak ada aset, ya, mereka berdasarkan kepada wang sahaja. Perbankan Islam dalam apa-apa akad sekalipun, ya, mesti ada aset, ya, mesti ada aset. Baik. Dalam tahun lepas, ya, saya telah buat satu kaji selidik, ya, kaji selidik berkenaan dengan persepsi perbankan Islam, ya. Soalan saya ialah perbankan Islam sudah bertapak di Malaysia lebih 35 tahun dan menawarkan pelbagai produk yang dinilai patuh syariah oleh penasihat syariah mereka. Apakah pendapat anda mengenai perbankan Islam? Adakah ia adil dan tiada riba, atau ia masih zalim dan atau masih ada riba? 50-50, ya. Lebih kurang 50% mengatakan perbankan Islam masih zalim dan atau masih riba, dan 50% mengatakan ia adil dan tiada riba. Jadi perception dalam perbankan Islam itu
ya jadi begini sebab ramai orang tidak mengambil tahu sedikit atau ambil ilmu sedikit berkenaan dengan perbankan Islam. Jadi kepada orang-orang yang faham kepada perbankan Islam, ya, kita mempunyai banyak lagi usaha untuk memberikan satu penerangan kepada masyarakat berkenaan dengan ilmu perbankan Islam secara yang betul. Baik, Baik, kita bincang apakah salah faham yang lazim dalam perbankan Islam. Salah faham yang pertama, salah faham yang pertama, iaitu perbankan Islam ialah kepada istilah sahaja. Padahal sama sahaja seperti perbankan konvensional. Saya kata sama je, tukar istilah. Tuan-tuan, dalam Islam ni kalau tukar istilah je, tanggungjawab lainnya tuan-tuan. Ya, daripada girlfriend jadi isteri, sama ke? Ya, sama ke tanggungjawab? Sama ke? Ya, boleh ke kita duduk sekedudukan dengan girlfriend? Tak boleh. Tukar je istilah daripada girlfriend kepada isteri, tapi tanggungjawab lain, ya, halal haramnya lain. Sama juga dengan perbankan Islam. Mereka bukan tukar daripada pinjaman jadi pembiayaan, ya, mereka buat akad yang lain, maka tanggungjawab lain, cara nak buat lain, bukan saja tukar istilah. Akad-akad kontrak di perbankan Islam semuanya distruktur berdasarkan dalil dan ijtihad ulama, ya, serta ada aset sahih. Tiada satu pun berdasarkan istilah atau alih bahasa daripada Arab semata-mata. Akad-akad seperti akad sewa dan perkongsian nampak macam sama aja, ya. Contohnya anak dari nikah yang sah nampak sama saja dengan anak luar nikah. Sama je rupa dia, ya. Tak ada lah muka gelap kalau anak luar nikah, ya, dan sebagainya, atau tak sah taraf. Tetapi untuk nikah yang sah wajib penuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Ramai orang tak nampak, ya, betul tak? Ya, sama juga perbankan Islam. Untuk akad yang sah, dia ada macam-macam rukun dia, kaedah ada dan sebagainya. Begitu juga ayam sembelih dengan nama Allah, nampak sama sahaja yang disembelih, tak sebut nama Allah, rupa sama je, terliuk macam tu, terlengkuk je, ya. Tapi satu haram satu halal nampak sama je. Tapi kaedah untuk bagi ayam disembelih untuk jadi halal ada kaedah dia, sembelih macam mana, sebut nama Allah, potong urat merahnya dan sebagainya, ya. Nampak sama je rupa bila dia mati tu, tapi satu haram, satu halal, satu lagi bangkai. Salah faham yang kedua, perbankan Islam jana untung dengan tiada ambil risiko langsung. Sepatutnya perbankan Islam ada showroom untuk jual rumah, jual kereta. Ini macam-macam lah orang meliti lah, tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang kesian kat mereka, mereka tak faham. Bukan tak faham perbankan Islam, mereka tak faham bisnes itu sendiri. Apa dia bisnes? Ya, apa itu perniagaan? Jawapannya, memang risiko adanya keberangkalian untung dan rugi itu penting untuk diharuskan jual beli dan pelaburan, ya. Tiada showroom bilik pameran, ya, ataupun perbankan Islam tak jadi pemaju perumahan bukan semestinya tidak mengambil risiko haruskan keuntungan, ya. Tak semestinya kena ada showroom. Tuan-tuan, orang jual MLM, dia ada barang tak dia nak pergi jual? Kadang-kadang dia tak ada barang. Dia ambil order dulu, ambil duit dulu, dia beli kemudian. Tuan-tuan nak kata semua orang jual MLM tu haram ke, tuan-tuan? Ya, orang yang ambil order untuk jual tu nak kata perniagaan mereka haram? Oh, salah sama sekali macam tu, ya. Bank boleh jadi perantara, macam kita bincang tadi, antara pemilik showroom dan pembeli. Dia jadi perantara. Bank beli daripada pemilik showroom dan kereta itu dia hantar terus kepada pembeli. Tak perlu lagi ada showroom. Boleh bisnes macam tu. Sama lah juga kita buat MLM, kita buat apa-apa, MW ke, Atomi ke, apa benda ke, semua tak perlu simpan stok banyak-banyak, ya. Kita ambil duit pada orang pesanan sebab kita ni ejen yang sah, maka kita pergi beli. Kalau mereka nak kata wajib ada tu, jadi salah. Baik, salah faham yang ketiga, perbankan Islam adalah zalim. Ini perkataan yang nakal lah. Sebab ambil untung berlebihan. Sepatutnya untung mesti kurang daripada untung perbankan komersial. Tak ada nas dalam Islam kata kita mesti kurang daripada siapa pun. Keuntungan dalam Islam, ya, tidak dibataskan oleh Islam sendiri, tapi ia mesti adil sahaja. Jawapannya, objektif perbankan Islam ialah mematuhi syarak dan menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Sebab perbankan Islam itu semuanya adalah syarikat-syarikat. Setiap kontrak memerlukan persetujuan pelanggan, maka tidak terdapat elemen paksaan dengan syarat-syarat yang ada dalam kontrak seperti harga dan tempoh bayaran. Jadi bila kita nak buat pembiayaan perbankan Islam, kita tahu kita ada gaji dan kita tahu apa offer ataupun tawaran daripada perbankan Islam, maka kenapa kita nak selepas itu nak kata ia zalim? Ya,
Kalau kita tak mampu beli rumah, kita sewa saja. Ya. Sudah ada 19 perbankan Islam di Malaysia. Kebanyakannya menawar kadar keuntungan yang kompetitif. Saya boleh menjadi saksi kepada tuan-tuan dan puan bahawa perbankan Islam menawarkan kos-kos yang amat kompetitif. Ya, amat kompetitif. Walaupun saya tak pernah dah buat pembiayaan yang lama, anak-anak buat dah. Saya pergi antara satu perbankan Islam dan perbankan Islam untuk membandingkan. Ya, membandingkan juga dengan perbankan konvensional. Dan kebanyakan perbankan Islam adalah lebih kompetitif daripada perbankan konvensional. Tiada untung maksimum yang ditetapkan oleh Islam dan syarak, asalkan tiada elemen penipuan, paksaan, ya, perkara-perkara yang tidak patut syariah. Tuan-tuan dan puan, itu saja ya untuk bahagian pertama. Bahagian kedua nanti minggu depan insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan pembiayaan pembelian rumah, dan minggu seterusnya bahagian yang ketiga kita akan bincang berkenaan dengan pembiayaan pembelian kenderaan, dan bahagian terakhir, bahagian keempat, kita akan bincang berkenaan dengan pembiayaan orang kata apa? Pembiayaan tunai. Macam mana pembiayaan tunai ni Ustaz? Dia pembiayaan tunai takkan tak ada interest dalam tu, orang tanya kan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja. Kalau ada soalan boleh tanya melalui Facebook ataupun melalui Google Meet ini, ya. Ya. Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, kalau begitu itu saja tuan-tuan dan puan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tahmid kafar, surah Al-An dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.